Okay, Assalamualaikum. Bertemu kita kembali untuk set yang kedua. Okay, kalau awak tengok kat sini, walaupun dia tulis set 1 kertas 2, tapi ini adalah set kedua kita untuk ulang kaji. Okay, tengok soalan nombor 1. Dia kata tuliskan satu nombor perdana dalam lingkungan 1 hingga 20. So, kalau kita tengok nombor perdana lingkungan 1 hingga 20, yang paling awal sekali adalah 2. So, awak tulis terus je 2. Okey, sebab dia hanya nak satu nombor sahaja. Okey. Tapi boleh juga kalau jawapan awak bagi sama ada 3 ataupun 5 ataupun 7, 11, 13. Itu juga merupakan nombor perdana. Termasuklah 17 dan 19. Okey. Sebab itu dalam lingkungan 1 hingga 20. Tetapi dia kata dia hanya nak satu sahaja nombor perdana. So paling asas, paling mudah kita ambil nombor 2 sebab nombor perdana bermula dengan nombor 2. Okey, dan yang kemudian 2 Roman. Katakan darabkan nombor tersebut dengan 29,082. So kita ambil 29,082 darab 2. Sebab dia kata darabkan nombor tersebut. Maksud dia darabkan nombor 2 dengan 29,082. So 2 darab 2, 4. 8 darab 2, 16. 1 di atas. Sifar darab 2, sifar. Sifar tambah 1, 1. 9 darab 2, 18. 1 di atas. 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5. So 58,164. Tak perlu salin semula kerana ini adalah bentuk lazim. Okey, next. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Tekan sikit, takut tak nampak. Okey, soalan nombor 2 dia kata, Raja 2 menunjukkan gabungan beberapa buah segi 4 tepat yang sama besar. Okey. Zamri dikehendaki melorekkan 1/4 daripada rajah tersebut. Okey, di atas rajah itu menunjukkan bahagian yang mesti dilorek oleh Zamri. So 1/4. Kalau awak tengok kat sini, 1/4, kat sini dia ada 8 kan. So kalau awak nak samakan, boleh saja kalau awak nak buat, awak nak samakan. So 1/4 nak samakan dengan 8 kotak kan. So 8 maksud dia 4 darab 2. So atas pun 1 darab 2. Maksud lorekkan 2. Nampak? So, kan sebab dia 2/8. So, lorekkan. Kalau yang bagi nampak dengan jelas, awak boleh lihat dah ni, nampak tak ni? So, dia dah macam bahagi dengan 4. Ini bagi yang nampak. So, kalau bagi yang tak nampak, boleh saja awak samakan pembawah dia 4 kali 2, 8. So, atas pun darab 2, 1 darab 2, 2. So, 2/8. Inilah bahagian yang kita mesti lorekkan. Dan lorekkan di atas rajah nah. Jadi bukan tinggal macam ni saja. Kena lorek atas rajah. Okey, soalan seterusnya. Dia kata, nyatakan pecahan yang dilorekkan itu dalam bentuk peratus. Pecahan yang dilorek. So berarti awak kena ambil 2/8. Okey. Darab 100%. Ini satu markah bila awak tulis begini. Kemudian ingat tak? Minggu lepas saya ada terangkan sekali. So kita permudahkan, dia akan jadi apa? 1/4. 1/4 darab 100%. Ingat tak? Ada yang dah lupa ke? Sama juga dengan 1 darab 100, 100. 100 bahagi 4. 25%. Simbol peratus jangan lupa. Okey? Seterusnya, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia bagi rajah 3 menunjukkan 3 penimbang. Penimbang X, penimbang Y, penimbang Z. Penimbang yang manakah mempunyai jisim yang paling berat? So kalau kamu tengok dekat sini, semua penimbang ni mewakili unit kilogram. Kilogram, kilogram. So kalau ini tak sampai 3, yang ini pun tak sampai 3. So penimbang mana yang dah lebih daripada 3? Penimbang X. So penimbang manakah yang mempunyai jisim yang paling berat? Penimbang
X. Sebab penimbang X lah yang paling berat kerana dia 3 kilo lebih. Okey. Kemudian Samad membeli 2 bungkus gula dan 1 bungkus tepung. 2 bungkus gula dan 1 bungkus tepung. Berapakah jumlah jisim barang yang dibeli? Jumlah jisim ya, bukan jumlah harga. So, 2 bungkus gula. Berapakah berat gula ni? So, awak kena tengok bagaimana nak membaca sengatan. Okey, so dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, bila 4 berarti 1000 bahagi 4. So, satu sengatan mewakili 250 gram. Okey. So, bila 3 kita nak baca dia, dia akan jadi, untuk yang ini, dia akan jadi 3.25 kg. Okey. 3.25 kg. Kalau kg, dia akan ada perpuluhan. Kalau kata gram, dia akan jadi 3,250 gram. Okey, mana-mana satu pun boleh. Okey, so dia kata 2 bungkus gula. Berarti kita tulis dulu 2 darab 3.25 kg. Okey, tambah 1 bungkus tepung. Yang mana satu tepung? Penimbang Z. So, kalau penimbang Z ni pula, berapakah beza di antara satu sengatan? So, awak tengok ya. So, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, awak tengok. Setiap penimbang mempunyai senggatan yang berbeza. Kalau tadi 4 senggatan sahaja, so nak dapatkan satu senggatan 1000 bahagi 4. Sekarang ni ada 10. So kalau kat sini 10, 1000 bahagi 10, awak akan dapat satu senggatan sama juga dengan 100 gram ataupun 0.1 kg. So kalau tadi kita berhenti dekat 5, berarti 2.5 kg. Sebab apa? 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram sama juga dengan 0.5 kg. So kita baca dia 2.5 kg. So yang ini yang kita nak kena tambahkan. So tambah dengan 2.5 kg. Okey. Nak tulis dalam bentuk macam ni pun boleh. Nak buat dalam bentuk lazim pun boleh. So dalam kes ni, saya tunjuk kat awak bagaimana nak selesaikan benda ni. So, 2 darab 5, 2 darab 5, 10, 1 di atas. Saya ambil color lain supaya awak nampak. Senang. Okey, saya padamkan dulu. Sebab saya nak bagi kamu nampak macam mana nak buat. Okey, 2 darab 5, 10. So, sifar 1 di atas. Okey. 2 darab 2, 4. 4 tambah 1, 5. Titik perpuluhan jangan lupa. Ini titik perpuluhan ni jangan lupa. 2 darab 3, 6. So, 6.5 kg tambah 2.5 kg. Sama juga dengan, tak ada. Okey, kosong tambah sifar di belakang ni tak ya. So, kg jangan lupa kg. So, 5 tambah 5, 10. 1 di atas. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 1, 9. So, jawapan dia 9 kg. Jelas? Ini adalah untuk soalan nombor 2. Okey, 3, 2 Roman. Okey, 3 Roman pula. Ini baru dia kata. Samad mempunyai wang sebanyak RM20. Apakah barang yang boleh dibeli oleh Samad dengan menggunakan kesemua wang yang dia ada? Dia nak guna kesemua wang yang dia ada. So kita kena tengok dekat sini harga. Kita ada RM20. Okey. RM20 boleh beli apa dengan harga RM20? So kalau kita kata kita ada sekarang, kita ada RM20. Okey. Right. Macam mana? Mesti kecilkan sikit lah ya. Nak bagi nampak. Awak nampak tak? Saya harap-harap kamu nampak dah ya.
Saya takut tak nampak nanti. Okey, RM20 dia ada kalau dia beli penilaian X ni apa, ikan Okey, ikan. Kalau dia beli ikan 2 kilo dah RM11. Betul tak? Sekilo RM5.50. 2 kilo ikan dah RM11. So kita kata kita ambil lah 2 kilo ikan. So kalau 2 kilo ikan jumlah dia RM11. Okay. So ada balance RM9 lagi. RM9 lagi dia boleh beli apa? Okay. Kalau dia ambil gula 2 kilo. Gula 2 kilo. 2 kilo gula. Tadi kita dah kira dah kan tadi. Okay, 2 kilo gula. Dia ambil 2 kilo gula. Berapa jumlah 2 kilo gula? RM5.80. Okey. Tapi kalau saya buat begini, awak nampak mudah tak untuk awak buat? Awak rasa susah kan? Okey, tak apa. Saya ajar satu cara lagi. Sebab sekejap lagi saya boleh congak. Okey, tak apa. Kita ambil macam ni. Kita buat simbol macam ni. RM, sini, sen. Okey, duit kita ada RM20. Okey, duit kita ada RM20. So, kalau kita kata tadi, mula-mula kita kata kita nak beli ikan 2 kilo kan. So, kita tolak dulu. Tolak RM5.50. So, berapa baki? Ni sekilo ikan 1 kilo ikan. So, berapa? 0.5. Yang ni tadi kita pinjam 9 tolak 5, 4. Okey, ada RM14 lagi. RM14.50. Kita nak beli apa lagi? Kita beli lagi ikan. Tenang. RM5.50. So, sifar. 14 tolak 5. Okey, 14 tolak 5, RM9. Okey, so baki kat kita ada ni 1 kilo ikan lagi. Okey, so baki kat kita ada RM9. RM9 kita tolak pula lagi. Nak beli apa? Tadi. Okey, kita beli tepung. RM3.30. Okey, kita beli tepung. RM3.30. So, berapa bila kita tolak? Tu pinjam 8, 10 tolak 3, 7, 8 tolak 3, RM5.70. Ini 1 kilo tepung. Sat lagi senang. Awak tak payah tulis dah sebab awak dah tulis dah kat sini. Okey, RM5.70. Awak nak beli apa? Awak beli gula. Gula sekilo. Gula sekilo RM2.80. So, sifar. Okey, sifar. Pinjam 14, 17 tolak 8, 9, 4 tolak 2, 2. Okey, ada lagi. Okey, yang ni 1 kilo gula. Okey, ada RM2.9. So, RM2.9 boleh beli apa lagi? Okey. Sebab tak cukup. So, RM2.90. Baki kita ada boleh beli gula lagi sekilo. So, RM2.80. So, kita ada baki 10 sen sahaja. So, kita beli lagi gula 1 kilo. So, nampak tak? So, apa yang awak boleh beli kat sini? So, yang awak boleh beli adalah 2 kilo ikan. So, dia pun nampak dia akan bagi terus. Sebab dia akan nampak awak beli 2 kilo ikan, 1 kilo tepung dan 2 kilo gula dengan baki yang ada 10 sen. Okay. So, nak tulis balik pun boleh. Seleloknya tulis balik. Maksud dia awak beli 2 kilo ikan, 2 kilo gula, 1 kilo tepung. Baki 10 sen. Okay? Tulisan cikgu besar. Tulisan kamu mungkin boleh kecil sikit kot nanti. Alright. Okay. So next, soalan nombor 4. Kalau Kalau soalan untuk nombor 3 tadi, siapa yang boleh congak, awak congakkan terus. Kalau tak boleh congak, then awak kena buat panjang macam ni. Sebab tu kalau saya suka congak.
Right, sebab dia ringkaskan sikit. Okay, so next soalan nombor 4. Cari perimeter. Okay, dia kata rajah 4 menunjukkan menunjukkan sebuah segi empat tepat, sebuah segi empat tepat dan sebuah segi empat sama yang mempunyai perimeter yang sama. Okay, perimeter dia sama. So, kalau kita nak cari perimeter bagi segi empat sama lah, bukan segi empat tepat. Segi empat sama Q. So, carilah perimeter P sebab perimeter mereka adalah sama. So, boleh saja kalau awak buat 25 kali 2 tambah 15 kali 2. So 25 kali 2 50 tambah 15 kali 2 30. So awak dapat 80 cm. So inilah perimeter Q. Sebab saya ulang balik. Sebab dia kata dua buah ini mempunyai perimeter yang sama. So cari perimeter P maka dapatlah perimeter Q. Okey. Dia kata berapakah panjang setiap sisi segi empat sama itu? So perimeter dia adalah 80 cm. Maksudnya ukur keliling Q ni adalah 80 cm. So dia nak tahu setiap sisi. Dia nak tahu setiap sisi. So ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Jadi awak ambil 80 cm bahagi 4. Maka awak dapatlah 8 bahagi 4, 2 sifar bahagi 4 sifar, 4 bahagi 4, 1. So 20 bahagi 1. Maka awak dapatlah setiap sisi tu 20 cm. Right? Okay, next. Soalan nombor 5. Rajah 5 menunjukkan graf bilangan buku yang dibaca oleh Anas dalam tempoh masa 4 bulan. Okay. Buku yang dibaca oleh Anas dalam tempoh 4 bulan. So, Januari, Februari, Mac, April, Mei. Berapakah bilangan buku yang dibaca oleh Anas pada bulan Mac? Bilangan buku yang dibaca oleh Anas pada bulan Mac. Ini Mac. So, berapakah bilangan buku yang dibaca oleh Anas? Kalau ini 60, sini 80, maka sini tengah-tengah adalah 70. So, 70 buah buku. Okey, soalan seterusnya. Berapakah jumlah buku yang dibaca oleh Anas dalam 3 bulan yang terawal? 3 bulan terawal berarti Januari, Februari, Mac. Okey, kalau tadi Mac 70. Februari tengah-tengah 30 sebab dia 10, 20, 30, 40, 50, 60. So ini 60. Maka jumlah awak tambahlah 60 tambah 30 tambah 70. Okey, so nampak 60 tambah 30 tambah 70 sebab dia kata 3 bulan terawal. So jumlah dia adalah 160 sebab 30 tambah 70 100. 100 tambah 60 160. Okey, sekiranya Anas ingin menambah bacaannya sebanyak 2 kali ganda pada bulan Mei berbanding bulan Februari, lorekkan bilangan buku yang dibaca oleh Anas pada bulan Mei pada graf itu. 2 kali ganda pada bulan Februari, 2 kali ganda. Berarti lah ni kita tengok Februari berapa? 30. Sekarang dia nak 2 kali ganda, berarti 2 kali 30. Sebab 2 kali ganda. Okey. So berapa? 60. Okey. 2 kali ganda. 30 sekali. 34 sekali lagi. So 60. So lorekkan di sini. Kat mana 60? Dekat sini. So 2 kali ganda. Okey. So nampak tak gandaan yang pertama sini. Gandaan yang kedua yang ini. So 2 kali ganda. Allah, cikgu pun. Okay, lukis kena bagi betul ya. Tadi saya dah salah. Awak kena lukis betul-betul dekat dia punya nama dia Mei di sini. So awak lukis pun di sini. Okay. Inilah 2 kali ganda. Right.
Okay. Next. Oh, okay. Ada yang kata cikgu, tu dah tulis 60. Ya, ini tulis 60 tapi dia kata lorekkan pada graf di atas. So, kita kena lorek barulah dapat markah penuh 2. Okey, Rajah 6 menunjukkan Anas dan datuknya. Hai, yang buat soalan nama Anas ke? Anas. Okey, Rajah 6 menunjukkan Anas dan datuknya. Jumlah umur Anas dan datuknya ialah 9 dekad dan 5 tahun. Umur datuknya adalah 4 kali umur Anas. Berapakah umur Anas? So, 4 kali. Atuk 4 kali, Anas 1 kali. Okey, atuk 4 kali, Anas 1 kali. So, 9 dekad 5 tahun. 9 dekad 5 tahun berapa? So, nak mudah sebab dia tanya. So, kita kalikan 9 dekad. Okey, 9 dekad sama juga dengan 9 kali 10 tambah 5 tahun. So, dapatlah 95 tahun. Okey, ini adalah jumlah umur mereka iaitu 95 tahun. Sekarang Anas sekali, Datuk 4 kali. Berarti 5 kali. So, 95 tahun bahagi 5. Berapa awak dapat? 9 bahagi 5, 1 bahagi 4. Okay. 45 bahagi 5, 9. 5 bahagi 5, 1. So, umur Anas adalah 19 tahun. Ini adalah umur Anas. Okey. Bila soalan tu kata cari beza umur Anas dan datuknya. Apa maksud beza? Beza menunjukkan operasi tolak. So, kita ambil 95 tahun. Okey, tolak 19 tahun. So, berapa? Tak boleh. Pinjam 15 tolak 9, 6. 8 tolak 1, 7. So, 76 tahun. Ini adalah umur Datuk. Umur Datuk 76 tahun. Umur Anas 19 tahun. Itulah beza mereka. Okey, beza umur mereka adalah 76 tahun. Nampak? Ini belum lagi beza ya. Ini baru umur Datuk 76 tahun. Nampak? Ini adalah soalan tricky. Kalau tidak dengan saya salah, dengan kamu pun salah. Okey, ini baru umur Datuk. Okey, ini baru umur Datuk. Ini umur Anas. Belum beza umur mereka lagi. So, apa yang awak boleh buat adalah awak ambil balik 76 tahun ini. Okey, 76 tahun umur Datuk. Tolak dengan umur Anas 19 tahun. Okey. So sebab tu kita kata kita kena berhati-hati. Betul lah tadi saya sebut umur Datuk 76 tahun. Okey, belum beza. So bila beza kita kena tolak pula sekali lagi. Okey, so 6 tolak 9 tak boleh, pinjam jadi 16. 16 tolak 9, 7. 6 tolak 1, 5. 57 tahun. Inilah beza mereka. Kalau awak lihat, dia bagi 3 markah. Jadi memang agak tidak logik jika penolakan yang kita buat hanya sekali sahaja. So, di mana markah dia nak bagi? Biasanya, umur Datuk 1. Kemudian, beza penolakan ni 1 dan jawapan dia 1 lagi 3 markah. Ini biasanya yang nampakkan 3 markah. Okay. So, perlu berhati-hati lihat soalan dan lihat markah yang diberikan. Okay. Next. Soalan nombor 7. Kalau tidak rugi kita 2 markah. Okay. Soalan nombor 7 dia kata Rajah 7 menunjukkan sebuah peta jalan. Ya Allah, peta jalan berpusing-pusing. Okay. Tukarkan jarak dari Tokai ke Pendang dalam meter. Mana Tokai? Okey, Tokai ke Pendang. Okey, ke Pendang dalam meter. So, dia bagi 14.9 kilometer. So, 14.9 kilometer darat dengan 1000. Sebab 1000 meter sama juga dengan 1 kilometer. So, kita ubah 1,
3. So kita akan dapat 14,900 meter. Okey. Pastikan ada darab ni Kalau gerak ni saja tak boleh. Okey. So 14,900 meter. Cari jarak antara Alostar ke Tokai. Antara Alostar ke Tokai melalui Bukit Raya. Okey, melalui Bukit Raya. So kalau dekat sini, okey sekejap. Okey, Tokai ke Bukit Raya. Okey, Tokai melalui Bukit Raya. Alostar ke Tokai melalui Bukit Raya. So awak tengok kat sini dia kata cari jarak So dia kata lebih 750 meter daripada Langgar ke Pendang. Okey, maksud dia daripada Alostar ke Tokai dia mesti 750 meter lebih daripada Langgar ke Pendang. So ini Langgar ke Pendang 750 meter lebih. So berarti awak kena ambil. Okey, saya nak bagi mudah, kita buat bentuk yang ini. Okey, 1 km 1000 m. So kita isikan 30.6. So belakang dia kosong sifar-sifar. So bila lebih 750 meter berarti kena tak muat. Kan cikgu kata dah tulisan cikgu besar. So tak apa, kita buat kat tepi ni. Okey, 1 kilometer sama juga dengan 1000 meter. So kita isikan di sini 30.6. So dia kena ada 3 nombor. So sifar-sifar tambah dengan sebab dia kata lebih. So lebih 750 meter. So isi dalam meter maka sifar tambah 5, 5, 6 tambah 7, 13, 1 di atas, 1, 3. So dia tak cakap pun kan dia nak jarak tu dalam kilometer atau apa-apa. So mana-mana pun boleh. Tapi biasanya bila jarak perjalanan kita selalunya tulis dalam bentuk kilometer. So bila dalam bentuk 3 kilometer kita tulis 31.35 kilometer. Okey, satu lagi anak-anak. Bila kita buat dalam bentuk jadual ni, maka jawapan perlu disalin semula. Ingat ya, bila kita buat dalam bentuk jadual, jawapan mesti disalin semula. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Zulkifli menaiki kereta dari Langgar ke Tokai. Okey, daripada Langgar dia pergi ke Tokai melalui Pendang. Langgar ke Tokai. Okey, Langgar ke Tokai melalui Pendang. Okey, ambil color lain. Okey. Lepas tu padam dulu yang banyak-banyak saya conteng dah ni. Okey, saya tak suka tengok nanti sebab saya kalau saya kira saya boleh kira terus tapi saya nak bagi kamu nampak. So daripada Langgar dia ke Tokai melalui Pendang. Okey. Langgar ke Tokai melalui Pendang dan balik semula ke Langgar. Balik semula ke Langgar melalui jalan paling dekat. Dalam kilometer. Balik semula ke Langgar melalui jalan paling dekat. Mana jalan paling dekat dia? Daripada Langgar pergi ke Tokai melalui Pendang dan balik semula melalui jalan paling dekat. So yang paling dekat yang mana? Cross tengah. So dia akan yang ini. Jalan yang tengah. So paling dekat kalau kita pusing kot sini lagi jauh. Patah balik kot atas pun lagi jauh. So kita ambil yang paling dekat kot tengah. Dia nak tahu jarak dalam kilometer. Jumlah jarak dalam kilometer. So awak tambah je lah yang ini. So awak buat. Okay, buat begini. Okay, yang ni ruangan dia banyak. So 1 kilometer 1000 meter. Okay, ambil pen color bagi nampak sikit.
Okay, so jarak yang pertama 30.6 km. 30.6 km. Jarak yang kedua, okay, Langgar lalu Pendam. Pendam pergi ke Tokai 14.9 km. So 14.9 km. Okay, balik semula ke Langgar paling dekat 32 km. So paling dekat 32 kilometer. So tambah dia nak jumlah. So 6 dengan 9, 15. 1 di atas, 1 dengan 4, 5. 5 tambah 2, 7. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 3, 7. So boleh tak tinggal dalam bentuk jadual? Tak boleh. Ingat tak tadi cikgu dah cakap tak boleh tinggal dalam bentuk jadual. So keluarkan dia. So bila kita keluarkan dia nak dalam kilometer. So kita ambil 77. 77 perpuluhan. Tulisan pun. 77.5 kilometer. So kalau kata kilometer dia akan ada titik perpuluhan di tengah. Okey, mesti diingat kalau dalam bentuk jadual mesti keluarkan semula. Okay. Next, soalan nombor 8. Okay. Soalan nombor 8. TV. Oh, ni TV version dulu-dulu. Tak tahulah kamu sempat tengok ke tak. Ini TV versi lama. Okey, dalam satu jualan murah, Yani membeli televisyen tersebut dengan diskaun sebanyak 20%. Berapakah harga televisyen itu selepas diskaun? Okey. Kalau saya ajak anak murid saya dulu, senang saja. Okey. So kamu nak bagi mudah nampak 10%, nampak 20% ni kan, nak tolak terus 20% ni boleh. Okey. Tetapi nanti dia jadi macam susah. So biasa saya ajar pelajar saya, okey, kalau 10% berapa? Okey, kalau 1,350 darab dengan 10%. Saya selalu pesan kat pelajar saya macam tu lah. Okey, 10% kan. Okey, right. 10%. Awak kalau apa-apa pun saya kata kat pelajar saya, ini saya cakap dengan pelajar yang terdahulu, saya kata, kalau awak nampak 1,350 ni, kalau nak tolak 10%, awak buang satu nombor di belakang. Kalau dia nombor sifar, awak buang sifar tu. Jadi dia tinggal 135. Kalau kata dia ada nombor, contoh dia ada 1, 2, kalau dia kata 1, 2, 3, 10%, jadi dia akan jadi 12. Dia akan jadi RM12.30 macam tu. Sebab saya selalu pesan kat pelajar saya, kalau tolak 10%, awak ubahkan satu titik. Okey, so dalam kes ni, bila kita tolak 10%, kita boleh ubah satu titik kan. So kita buangkan yang sifar ni, dia akan jadi RM135. Itu untuk 10%. So berapakah harga televisyen itu selepas diskaun? So cek boleh ambil RM1,350. Tolaklah satu-satu. Tolak 135. Ini baru 10%. Okey, kira dulu. 5, 4 tolak 3, 1. Okey, sekejap kita nyoplok memang nampak cikgu pinjam. Okey, 3 tolak 1, 2, 1. Adakah ini jawapan dia? Belum. Tolak lagi. Okey, tolak lagi RM135. Okey, tolak lagi. So, awak akan dapat 5 tolak 5, sifar. Pinjam 1, 11 tolak 3, 8. 1 tolak 1, sifar, 1. So, harga dia adalah RM1,080 selepas diskaun. Ini satu kaedah. Sebab bagi saya ajar pelajar saya terus buat begini cara tolak tanpa perlu darab ataupun bahagi, sebab ada setengah pelajar dia rasa agak susah bila darab. Tetapi kalau awak rasa awak hebat, awak boleh buat terus saja macam ni. Okey, awak ambil 1,000, ni kaedah 2 ini kaedah 2. 1,350 darab dengan 20%. Ini kalau kata awak
awak boleh, saya bagi tulis kat atas sikit bagi nampak. Okey. Kalau kata awak hebat, awak boleh guna kaedah yang kedua, RM 1350 darab 20/100. Begini pun boleh. Okey, potong satu di atas, potong satu di bawah, potong satu di atas, potong satu di bawah. Kemudian awak darabkan. 5 darab 2, 10, 1, 3 darab 2, 6 tambah 1, 7, 1 darab 2, 2. So, 270. Kemudian awak ambil pula RM1350 tolak RM270. So, sifar tak boleh pinjam. Pinjam jadi 2, 15. 15. Okey, saya tulis balik. 13. Okey. Alright. 1350. Sebab ni tak boleh. So, kita pinjam tinggal 2. Ni jadi 15. 15 tolak 7, 8. 2 tolak 2, sifar, 1. So, jawapan dia sama sahaja 1080. Ini kaedah di mana saya ajak 10% ni kita buang ataupun ubah titik 1 langkah ke depan. So, awak dapat terus 35% tanpa perlu darab. 35% pula. Terus dapat RM135 iaitu potongan 10% tanpa perlu darab. Okey, yang ini awak kena darabkan dulu tetapi awak perlu berhati-hati sebab kalau awak darab salah dia akan jadi salah. Okey. So next. Soalan nombor 2. Dia kata Yani membelanjakan. Okey, dia kata Yani membelanjakan 4/5 daripada wangnya untuk membeli televisyen di atas dan separuh daripada bakinya untuk membeli sebuah almari. Berapakah harga almari itu? Okey. Dia membelanjakan 4/5 daripada wangnya untuk membeli televisyen. So, okey, 4/5 berapa peratus? Itu dia. Okey, so kalau setengah orang nampak, sebenarnya 4/5 tu adalah 80% daripada wang dia. Okey, tak apa. So, saya nak bagi awak nampak. Biasa saya ajar student saya, pelajar saya buat begini. So, 4/5. Okey. So, saya nak bagi awak nampak 4/5 daripada wangnya untuk membeli televisyen di atas. So, 4/5. So, 4/5 ni adalah harga bagi 1080. Jadi, 4/5 harga. Okey, 4/5 dia beli. Okey, 4/5 daripada wangnya untuk membeli televisyen. Sebenarnya, kalau sayang-sayang nampak, 4/5 ni sebenarnya juga sama seperti 80%. Betul tak? Okey, harga televisyen tu adalah 100%. Okey, cikgu bagi kamu nampak dengan jelas. Okey, 100% sama juga dengan harga televisyen iaitu 1350. Okey. So sekarang dia kata 4/5. 4/5 sebab kita kata tadi 4, dia kata sekarang dia ada 4/5 daripada wang dia untuk beli televisyen. Ya, betul. 4/5 sayang, kalau kita tengok balik dia diskaun 10%. Jadi 4/5 ni juga merupakan sama juga dengan 80%, di mana jumlah dia adalah 1080. So, nampak tak? Okey, 1080. Sekarang ni dia kata separuh daripada bakinya untuk membeli sebuah almari. Separuh sahaja daripada baki. Kalau awak tengok tadi, 80% adalah harga bagi televisyen. So, baki dia ada 20%. Kalau kita kira kat sini tadi, dalam kaedah yang pertama, awak kena ambil 135 sama juga dengan 20%. So, sekarang awak nampak tak?
Bila dia kata separuh daripada bakinya untuk membeli sebuah almari. So kat sini kita kata 4/5. Saya ajar awak cara pokok. Gambar aja pokok. Sebenarnya jawapan dia dah ada pun dekat atas tu. Tak apa. So 100% sama juga dengan RM1,350. So 4/5 adalah untuk beli televisyen, manakala bakinya 1/5. Tetapi daripada 1/5, okey, hanya 1/2 sahaja yang digunakan untuk membeli almari. So berapakah baki yang tinggal? 1/2. Okey, ini gambar raja pokok ya. Awak ingat Ini 4/5 beli televisyen. So baki dia adalah 1/5. Cikgu, macam mana dapat 1/5 ni? Okey sayang-sayang. Ini sangat mudah. Ingat tak? Ini adalah pecahan beraja. 1, 2, 3, 4, 5. So nampak tak ada 5? So dia beli televisyen 1, 2, 3, 4. 4/5. So 4/5 ni dia beli televisyen. So berapa baki yang tinggal? 1/5. So ini 1 daripada 5 bahagian. Tetapi 1 daripada 5 bahagian hanya separuh sahaja. Hanya separuh sahaja yang digunakan untuk membeli almari. So biasanya saya akan ajar pelajar separuh sahaja untuk beli almari. Kita akan ambil separuh ni darab dengan 1/5 darab dengan 100%, iaitu jumlah duit yang ada. Sebab dia kata berapakah harga almari itu. So dia akan jadi 1/2 darab 1/5 darab RM1,350. Okay. Alright. Ini cara panjang ni. Kalau yang tak nampak lagi ni. Okay. So dia akan jadi satu ni akan jadi 1/10 darab dengan RM1,350. Maka dapatlah RM135. Inilah harga almari. Sebenarnya tadi bila saya tengok soalan ni, saya dah nampak sebenarnya. Okey, sebenarnya saya dah nampak di mana jawapan dia ada di atas. Nampak tak ni? RM135 untuk 10%. Okey. Kalau nak mudah lagi, saya terangkan dekat kamu. Okey, saya nak bagi kamu nampak ya. Okey, sekarang ni 4/5 ni adalah 80%. So berapakah baki peratus yang tinggal untuk beli almari? So baki peratus yang tinggal adalah, ini kaedah 2 ya. Ini kaedah 2. So kalau kata 4/5 adalah 80%. So baki peratus yang tinggal adalah, baki peratus yang tinggal adalah 20%. So bagaimana dapat 20%? Sebab kita tulis 4/5 sama juga dengan 80%. Jadi baki yang tinggal adalah 1/5 sama juga dengan 20%. Okey, baki yang tinggal adalah 20%. Betul tak? Sebab dia hanya bayar 80% saja. Ini adalah konsep pecahan dan konsep peratus. Kalau awak tengok di sini. Ada berapa kotak? So saya tunjukkan ya. Sekejap ramai pula yang tanya, cikgu macam mana tak nampak? Okey, saya bagi awak nampak. Ini adalah raja. Okey, 4/5. Kalau face to face, saya akan tunjuk dekat awak di mana dua tangan yang mempunyai 10 jari ni, dua tangan ni kan. Okey, kita gabungkan dia akan jadi 5, betul tak? Tapi sebenarnya dia adalah 5 jari. Sebelah kiri 5 jari, sebelah kanan. So kita akan ada 10 kotak. Okey, di mana setiap satu kotak ni mewakili 10%. So bila 4/5 dia akan jadi 1, 2, 3, 4. So baki dia akan ada 2 kotak lebihan ni. 1/5 sama juga dengan 20%.
So nampak tak dekat sini saya dah ajar awak bagaimana nak dapatkan 10%. So dia jadi mudah lah. Okay, so bila 10% baki yang tinggal. So separuh bererti 10%. Sini pun 10%. So bila 10% maka dapatlah RM135. So awak bolehlah pilih mana-mana kaedah yang awak nak. Sebab itulah penting untuk kita mempelajari yang asas bagaimana mendapatkan 10%. Okay. So next. Okay. Kita berhenti dulu dekat soalan nombor 8 untuk bahagian yang pertama. Sebab ini pun dah sangat-sangat panjang. Okay. Sekejap lagi kita sambung pula part 2.